Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana binti Abdullah, S58012, ingin membentangkan subjek POL 3053 Sosiologi Perbandaran bertema Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Tajuk saya ialah Kemajuan Infrastruktur Mempengaruhi Kehidupan Komuniti di Bandar. Pembangunan infrastruktur di Malaysia masa kini sememangnya mempengaruhi kualiti dan taraf hidup komuniti di bandar. Sejak 3 dekad lalu, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di negara ini menunjukkan hasil yang baik, malah Malaysia telah mencatatkan kemajuan besar dalam membangunkan sektor pengangkutan beberapa tahun yang lalu. Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan keterangan yang diberikan oleh Presiden Bank Pelaburan Infrastruktur Asia AIIB, Jean Lee Kuen, yang mana menyatakan bahawa Malaysia mencatatkan kemajuan besar dalam pelaburan infrastruktur. Kemajuan infrastruktur di bandar pada masa kini dapat dilihat sebagai satu fenomena penting yang mempengaruhi pembangunan dan kehidupan komuniti. Kemajuan atau pembangunan komuniti pula boleh didefinisikan sebagai proses gabungan antara usaha manusia dalam masyarakat dan usaha badan kerajaan ataupun bukan kerajaan dalam memperbaiki taraf ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat demi mewujudkan pembangunan negara secara menyeluruh. Disebabkan oleh pembangunan infrastruktur ini, ia juga secara tidak langsung telah menjejaskan corak pembangunan bandar dan luar bandar, melahirkan bandar baru dan kawasan luar bandar dan menjadi kawasan utama masyarakat. Hal ini kerana terdapat banyak lagi negara maju yang mengalami ketersediaan ruang hijau yang terhad dan pengedaran infrastruktur di bandar adalah tidak sekata. Oleh itu, negara ini digesa untuk menganalisis ciri-ciri bandar dalam menangani pengecutan bandar dan mengenal pasti jenis infrastruktur yang mampu memberi faedah kepada kehidupan masyarakat. Selain itu, kehidupan komuniti bandar sememangnya dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur yang semakin canggih dan dapat dilihat melalui peningkatan kemudahan bekalan elektrik, air dan pembentungan kewujudan rangkaian pengangkutan dan komunikasi bagi menumpukan industri pelaburan dalam meningkatkan pendapatan dan equity komuniti. Infrastruktur hijau bandar juga termasuklah sisa tumbuhan taman, taman persendirian, padang golf, pokok kaki lima dan lebih banyak pilihan projek seperti bumbung hijau, dinding hijau, penapisan biologik dan taman hijau. Isu kehidupan penduduk Melayu kampung bandar dapat diikuti dalam dua keadaan, iaitu persekitaran kampung bandar dan komuniti Melayu yang tinggal di kawasan tersebut. Infrastruktur yang ada di persekitaran bandar membuat kehidupan di bandar lebih bermakna untuk memenuhi keperluan diterima dan selain daripada faktor persekitaran fizikal dan penduduknya. Jurang keperluan persekitaran bandar dan luar bandar yang jauh beza menjadikan kualiti hidup penduduk bandar seringkali dilihat lebih baik menerusi pelbagai infrastruktur serta perkhidmatan. Selain itu, kajian berkaitan mengenai petunjuk pembangunan komuniti orang asli mendapati banyak halangan dan cabaran yang terpaksa mereka tempuhi kerana kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dan menjadi mangsa kepada komuniti peniaga yang cuba mengawal keuntungan daripada kelemahan orang asli pada mereka menjadi sasaran kepada barangan mewah namun tidak mampu memilikinya secara tunai yang terperangkap dalam jerat hutang. Seterusnya, isu perumahan yang dihuni oleh majoriti kaum tertentu harus ditangani dengan segera melalui pelaksanaan peraturan yang memastikan kerajaan tempatan dan pemaju perumahan patuh untuk mewujudkan keadaan integrasi kaum dalam proses perbandaran ini. Kawasan perumahan mengikut majoriti kaum tertentu jika berterusan tanpa modifikasi
integrasi akan menghasilkan bentuk salah faham yang kritikal, kelamaan kerana ketiadaan usaha untuk memahami sesuatu kaum atau masyarakat mengenai cara hidup dan sebagainya. Perumahan juga menggambarkan tentang fizikal struktur yang boleh dilihat dan dikenal sebagai tempat kediaman kepada seseorang individu dan keluarga. Justeru, penelitian permekasaan berfokuskan kepada tiga domain bandar berdaya huni perlu dilakukan dalam menyediakan ruangan fizikal seimbang, iaitu domain perumahan, domain ruang awam dan bangunan, dan domain pengangkutan dan jalan raya. Kajian lepas menyatakan pentingnya dalam mencapai persekitaran kehidupan yang berdaya huni dan mampan adalah infrastruktur perumahan berstrata yang baik dan berkualiti. Perumahan berstrata yang baik dan berkualiti merujuk kepada perumahan berstrata yang mempunyai infrastruktur yang memenuhi minimal piawaian dan diselenggara dengan baik. Hal ini kerana penduduk setempat mendapat peluang pekerjaan, menjual hasil produk tempatan dan mengusahakan perusahaan lain yang berkaitan dengan pelancongan seperti pengusaha penginapan dan pengangkutan. Selain itu, pelibatan komuniti dalam pembangunan produk pelancongan juga dapat membantu membangunkan keyakinan diri ahli-ahli komuniti melalui pengiktirafan yang diberikan oleh orang lain tentang keunikan nilai budaya mereka, sumber alam sekitar dan tradisi. Mereka mencari jalan untuk memajukan diri daripada pelbagai cara seperti latihan keusahawanan dan mempelajari bahasa asing yang menunjukkan pelibatan positif komuniti ini di dalam pembangunan pelancongan. Komuniti orang asli tidak lagi boleh dianggap sebagai komuniti yang terasing pada hari ini, dan lebih-lebih lagi sudah ada usaha kerajaan untuk mengintegrasikan mereka dalam sistem kebangsaan dan pembangunan arus usaha untuk membangun komuniti asli dari segi ekonomi, pendidikan, kesihatan dan fizikal. Infrastruktur yang dilakukan kerajaan melalui agensi pembangunannya. Kehidupan dan ekonomi aktiviti mereka bercampur dalam kebangsaan dan ekonomi. Kajian seterusnya menyatakan untuk mengukur kualiti hidup dan kesejahteraan penduduk di peringkat kebangsaan dan negeri, Jabatan Perangkaan Malaysia menggunakan petunjuk asal segelintir agensi kerajaan menjalankan kajian kualiti hidup sosial bagi mengukur kesejahteraan penduduk seperti Perancangan Ekonomi (EPU), Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia (JBBD) dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPPKN). Metodologi kajian adalah teknik, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat. Metodologi kajian membuat kajian yang dijalankan bersistematik dan kajian perjalanan yang terarah dalam mencapai objektif. Untuk mendapatkan maklumat dan data, terdapat beberapa metodologi kajian dan aspek yang digunakan melalui kaedah-kaedah tentu bagi menjayakan kajian ini. Hasil kajian yang lalu mendapati Bukit Fraser telah mengalami iklim yang ketara berbanding dengan tanah rendah, iaitu mempengaruhi jenis tanaman dan kehidupan di kawasan tersebut yang berpotensi dikenalkan sebagai kawasan eko-pelancongan dan juga pusat kegiatan pertanian. Bukit Fraser ini juga akan memberi impak yang besar terhadap kualiti hidup sosial penduduk tempatan, terutama kesan pembinaan perumahan dan kemudahan pengangkutan dan infrastruktur penduduknya. Selain itu, hasil analisis kajian menunjukkan komuniti setempat memberikan persepsi bahawa industri pelancongan mampu memberi impak kepada peningkatan kemahiran komunikasi dalam kalangan komuniti setempat dikatakan sering berinteraksi dengan pelancongan dan dapat mempelajari dan mengamalkan bahasa asing dalam kehidupan seharian mereka secara tidak langsung.
Seterusnya, pendekatan pembangunan sosial ini menggunakan hubungan langsung dengan kesejahteraan sosial sesebuah komuniti. Oleh demikian, kerja sosial adalah seni, sains dan profesion yang membantu manusia menyelesaikan masalah peribadi, kumpulan dan komuniti untuk mencapai kesejahteraan sosial dan kemahiran-kemahiran tertentu. Kerja sosial adalah pendekatan yang terus dalam mempromosikan kesejahteraan sosial di samping dengan menggunakan kaki tangan profesional dan berkelayakan bagi berhadapan dengan masalah sosial. Kerja sosial menyelesaikan masalah sosial dan kemanusiaan berlandaskan kepada sains dan nilai dalam memenuhi kehendak dan aspirasi manusia sebagai satu profesion. Kajian tersebut mendapati bagi mendapatkan kesejahteraan hidup yang baik untuk orang asli, mereka mestilah mengamalkan perbelanjaan terancang dan berhemah dengan melakukan penjimatan dan membeli barang atau perkhidmatan yang penting sahaja untuk pastikan kelangsungan dan kelestarian hidup dan dapat diperoleh dan konsisten sebaiknya. Justeru, mereka harus difahamkan dengan maklumat yang mencukupi dengan kesungguhan pihak yang berkenaan untuk merancang seterusnya mengimplementasikan sesuatu program pembangunan sosioekonomi orang asli tersebut. Kawasan perumahan yang berpuak atau mengikut taraf sosioekonomi, kehadiran teknologi yang semakin menghadkan hubungan bersemuka antara jiran, pandangan politik yang berbeza, nilai dan etnik yang berbeza, turut membataskan taman permainan adalah penting untuk mewujudkan bersemuka dan hubungan yang baik antara jiran. Keadaan ini telah menyediakan satu platform untuk komuniti orang asli meneroka kemudahan baru yang tersedia memenuhi kualiti kehidupan mereka. Selain itu, pengkaji lain mengkaji perancangan yang teliti akan dapat meningkatkan bilangan kemasukan pelancongan yang semakin merosot sejak akhir-akhir ini. Bahkan dapat memenuhi keperluan kualiti hidup sosial yang mempunyai peradaban dan budaya ketimuran yang tersendiri. Namun begitu, ianya mempunyai pelbagai tafsiran dan pengertian kualiti hidup sosial itu mengikut konteks perbincangan dan merupakan keperluan asas pada tahap minimal yang sepatutnya dimiliki dan dinikmati oleh penghuni sesebuah bandar. Kesimpulannya, dalam memperbanyakkan lagi pembangunan infrastruktur di negara ini, pihak kerajaan juga perlu memikirkan impak atau kesan negatif yang akan berlaku disebabkan oleh pembangunan yang pesat. Hal ini kerana impak yang berlaku ini bukan sahaja mendatangkan bahaya buat masyarakat di kawasan bandar, malahan pihak kerajaan juga turut akan mengalami kerugian ekonomi yang cukup besar sekiranya kawasan bandar mengalami bencana alam. Bukan itu sahaja, kemudahan infrastruktur seperti pengangkutan awam ini juga perlulah sentiasa dibaik pulih supaya setiap komuniti bandar boleh menggunakan khidmat yang digunakan dengan lebih selamat. Pembangunan yang pesat boleh dilakukan tetapi perlulah seimbang dengan pembangunan hijau bagi mengelakkan daripada berlakunya kesan yang negatif seperti banjir, kilat dan juga pemanasan global.